Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Ala hadhihi niyyah wa niyatin shalah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama bertemu sekali lagi dalam sesi tafsir Thursday kita, dan moga-moga perhimpunan kita pada malam ini mendapat manfaat, mendapat barakah insya-Allah. Sekarang ini kita berada dalam bulan Rabiul Awal, jadi sama-samalah kita mengenang perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada minggu lepas ada kita kongsikan bahawasanya surah Yusuf yang sedang kita nak baca ni adalah salah satu daripada cara Allah Subhanahu wa taala cuba memujuk dan menenangkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah pemergian isterinya yang tercinta iaitu Sayyidatina Khadijah, dan juga dengan pakciknya yang banyak membantu iaitu Abu Talib. Jadi dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ataupun surah Yusuf ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cara untuk menenangkan hati. Jadi sebab tu bila kita baca surah-surah ini, dia ada banyak kelebihan-kelebihan dia, dan di antaranya kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam sendiri untuk mengetahui bagaimana kita harus meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hubungan kekeluargaan kita khususnya insya-Allah. Okey. Jadi ini adalah beberapa perkara yang kita dah bincangkan pada minggu lepas tentang sebab turunnya surah. Lepas tu kita dah bincang tentang sedikit pengenalan dalam surah Yusuf, dan kemudian kita bincang tentang pembahagian surah itu. Daripada mukaddimah, daripada perbincangan antara dia dengan adik-beradik, kemudian kisah dia bersama dengan keluarga Al-Aziz di Mesir, kemudian Nabi Yusuf berada dalam penjara, kemudian nanti akan datang dia akan memimpin negara Mesir pada satu ketika, kemudian dia bertemu kembali dengan ahli keluarganya, dan kemudian penutup daripada surah itu daripada ayat 102 hingga ayat 111. Jadi fokus kita pada sesi tafsir Thursday ini adalah lebih kepada cerita Nabi Yusuf, perjalanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kita akan fokus bermula daripada ayat 4 sampailah insya-Allah sampai ayat ke-101. Jadi itu ceritanya. Jadi memang panjang. Sekarang ni saya rasa minggu lepas kita baru baca satu ayat je kan, iaitu ayat yang keempat. Jadi insya-Allah kita tengoklah macam mana kalau kita boleh habis berapa banyak ayat pada sesi pada bulan ini insya-Allah. Nanti bulan depan kita akan sambung kembalilah. Nanti saya akan maklumkan tentang apa-apa perkara yang perlu kita maklum tentang sesi seterusnya selepas ini insya-Allah. Okey. Jadi ada dua fasa. Fasa ujian, fasa cobaan, kemudian fasa kemenangan dan juga fasa kenikmatan. Jadi dalam kehidupan biasanya ada gitu, ada ujian daripada Allah, kemudian ada nikmat yang juga kita akan terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dia menjalani fasa ujian dan juga cobaan dahulu daripada adik-beradiknya, daripada bersama dengan keluarga Al-Aziz dekat Mesir, dan kemudian dimasukkan dalam penjara. Kemudian datang pula fasa kemenangan, iaitu fasa apabila dia dilantik sebagai seorang ketua iaitu Al-Aziz. Ada riwayat yang mengatakan dia jadi ibarat Perdana Menteri lah, maknanya orang yang mempunyai kuasa untuk menguruskan ataupun mentadbir negara di negara Mesir. Kemudian penghijrahan keluarga Nabi Yaqub ke Mesir, kerana mereka ni semua adalah daripada ahli keluarga Bani Israel yang berasalnya daripada negara Palestin, daripada Baitul Maqdis. Okey. Jadi ini minggu lepas kita baca ayat ini, tapi saya akan sambung sedikit. Saya rasa minggu lepas ada saya miss beberapa poin, jadi insya-Allah hari ini saya akan mulakan.
Kalau misalnya kata ada apa-apa soalan pertanyaan daripada sesi yang kita sedang bincangkan daripada minggu lepas, boleh saja dituliskan dekat dalam chat. Nanti kita akan cuba bincangkan bersamalah jika ada. Boleh? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Sadaqallahu azim. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku yang aku kasihi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semua sujud kepada aku." Ayat keempat. Okey. Jadi poin-poin yang saya bincangkan pada minggu lepas, keselesaan seorang anak berhubungan dengan ayahnya, Nabi Yusuf juga menunjukkan tanda hormat dan kasih sayang dengan perkataan ya abati. Jadi minggu lepas saya dah kongsikan penting untuk kita sebagai ibu bapa untuk memberikan platform ataupun memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk memberikan mereka masa ataupun platform untuk mereka express diri mereka. Jadi kalau misalnya kata contoh diri saya sendiri secara peribadi, anak saya yang nombor satu dah umurnya dah 9 tahun, nak masuk 10 tahun. Jadi dia ni dah lebih kepada suka kongsikan kisah dia, apa yang berlaku dekat sekolah dengan kawan-kawan dia. Kadang-kadang macam cerita dia, pada kita macam cerita biasa lah kan. Cerita dia main dengan kawan dia main lari-lari ke, dia main bola ke, ataupun dia ceritakan tentang keadaan kawan dia buat apa dekat kelas dan sebagainya. Pada kita itu satu benda yang tak ada pada kita tak ada benda yang excited yang untuk bila kita dengar, tapi untuk dia adalah satu perkara yang best yang dia hadapi dekat sekolah, dan itu membuatkan dia rasa suka untuk datang sekolah, iaitu jumpa kawan-kawan dan dia bermain dengan kawan. Jadi kalau misalnya kata kita sebagai ibu bapa, bila kita dapat anak macam gitu kan, anak yang suka kongsi apa yang berlaku kat sekolah, kerana kita tak indahkan, kita tak layan, maka lama-lama dia akan merasakan, aku kalau balik ceritakan dekat bapa aku ke, cerita kat mak aku pun aku tak akan heran. So apa nak ceritakan, so nothing excited for them. So aku just fokus dengan kawan-kawan je. Jadi kalau ada apa-apa yang best tentang kehidupan dia berlaku, the first person yang dia akan pergi ialah kepada kawan-kawan dia. Nanti bila dah mula membesar, bila kita tanya apa yang berlaku, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab daripada awal kita tak put that platform bahawasanya kita adalah orang pertama yang dia boleh kongsikan semua perkara-perkara, walaupun perkara itu pada kita perkara yang kecil ataupun perkara yang tidak ada apa-apa manfaat, tapi untuk mereka sangat besar. Jadi Nabi Yusuf ada ketenangan tersebut untuk bertemu dengan bapa dia. Ada rasa selesa untuk bertemu dengan bapa dia untuk mengongsikan kisah tersebut. Ya abati inni ra'aitu ahada. Dia wahai bapaku yang sangat aku kasihi, sangat aku sayangi, aku melihat dalam mimpi aku itu 11 bintang, matahari dan bulan. Dan ini kita dah bincangkan minggu lepas. Matahari, bulan dan juga bintang, dia tidak boleh menjelma dalam satu keadaan. Secara naturalnya, kita tak boleh nampak matahari, bulan dan bintang dalam satu masa. Sebab bulan dan bintang akan menjelma pada waktu malam, manakala matahari akan menjelma pada waktu siang. Okay. Kalau kita nampak matahari, dia akan hilang cahaya bulan tu, ataupun bintang pun tak akan nampak dekat awan sana. Okay. Jadi itu satu perkara yang mustahil. Okay. Satu poin yang kita kongsikan pada minggu lepas, bahawasanya bila dikatakan sebagai 11 bintang, daripada situ terus Nabi Yusuf dan juga Nabi Yaqub sebagai bapanya sudah faham 11 bintang tu adalah dikira sebagai adik-beradik. Sebab memang ada 11 kan adik-beradiknya. Jadi macam mustahil kalau dia kata tiba-tiba dia jumpa 11 bintang, dia refer kepada actual bintang. Kalau dia kata saya nampak 100 bintang, mungkin dia boleh refer kepada orang lain ataupun kepada perkara yang lain. Tapi dia cakap 11, specifically dia kata 11 bintang, dan dia memang ada 11 adik-beradik. Jadi waktu tu memang dia dah tahu bahawasanya ini adalah refer kepada adik-beradiknya. Kemudian matahari dan juga bulan.
Matahari dan juga bulan diceritakan bahawasanya itu adalah ibu bapanya. Sama ada bapanya itu matahari ataupun ibunya itu matahari. Yang penting bulan dan matahari itu adalah refer kepada ibu bapanya, iaitu Nabi Yaqub dan juga isterinya. Jadi dekat sini apa yang boleh kita faham juga, bila kita sebut bulan dan bintang itu adalah satu perkara yang jauh. Dia bukan perkara yang dekat. Okay? Matahari bukan perkara yang dekat. Kalau contoh kita naik roket ke dan sebagainya, nak kata nak pergi bulan lah katakan. Nak pergi bulan, dia akan makan tahun. Saya tak tahu berapa tahun lah, mungkin 2 tahun ke 3 tahun baru boleh sampai bulan. Dan itu pun menggunakan satu kenderaan yang bukan biasa. Macam kita ada kereta ke, ada motor ke, ada kapal terbang dan sebagainya, itu pada kita mungkin kenderaan yang biasa, ada kelajuan yang tertentu. Tapi kalau roket ni satu kelajuan yang luar biasa, kerana nak pergi kepada satu tempat yang jauh, namanya bulan. Dan kita tak boleh juga mendarat dekat matahari. Kita pun rasa, saya tak tahu kalau kita boleh mendarat dekat bintang lah. Okay? Jadi nak katakan planet-planet ni semua adalah tempat yang jauh. Jadi bila tempat itu jauh, kemudian dikatakan dalam mimpi itu, benda tu benda jauh, tapi sekarang ni dia sujud. Dia sujud kepada aku. Sujud kepada aku, itu menunjukkan bila perkara tersebut dia sujud kepada sesuatu perkara, menandakan orang itu dekat. Sebab itu kita boleh nampak dia sujud. Kalau benda tu jauh sangat, dia kata, oh saya sujud pada awak. Kata kita satu benda yang kita tak boleh nampak sebab terlalu jauh. Jadi nak katakan bila mereka tafsirkan mimpi ni, bila Nabi Yusuf ceritakan, Nabi Yaqub dapat tahu bahawasanya satu hari nanti Nabi Yusuf akan berjauhan dengan ahli keluarganya. Kemudian apabila dah berjauhan, dia akan patah balik pergi kepada ibu bapa dia dan juga kepada adik-beradik. Jadi itu menjadi satu gambaran juga, kerana bulan, bintang, matahari adalah satu benda yang jauh. Kemudian dia datang sujud. Maknanya dia datang dekat dengan Nabi Yusuf. Jadi gambaran kat situ mereka nampak adalah satu hari Nabi Yusuf ni akan pergi jauh daripada ahli keluarganya, kemudian dia akan datang kembali bertemu dengan ahli keluarganya. Itu pun ada satu pandangan ulama apabila mengkajikan tentang ayat ini. Okey. Kemudian kenapa dikatakan sebagai ni cerita pasal adik-beradik, ni cerita pasal ibu bapa. Sebab kerana dalam ayat ni Allah SWT gunakan perkataan ra'aituhum li sajidin. Kalau lihat kat sini, okey, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka. Hum ni maknanya mereka. Dan dalam bahasa Arab, bila dikatakan perkataan hum, itu refer kepada living things, maknanya manusia. Maknanya lelaki dan juga perempuan secara jamak, mereka semua melihat aku ataupun mereka semua melakukan perkara ini. Jadi Nabi Yusuf kata mereka semua sedang melakukan perkara ini. Jadi hum dekat sini dia refer kepada manusia. Kalau misal kata kita nak refer matahari, bulan dan juga bintang, kita kena refer dia sebagai non-living things. Non-living things maknanya dia kena gunakan dhamir muannas, iaitu ra'aituhunna ataupun ra'aituha. Ra'aituhunna maknanya aku melihat bulan, bintang dan juga matahari itu sujud kepadaku. Tapi dia kata aku melihat mereka. Jadi daripada situ dikatakan dia dah tafsir mimpi dia sendiri. Jadi maknanya Nabi Yusuf pada waktu itu memang dah tahu bahawasanya mimpinya itu refer kepada adik-beradiknya, refer kepada ibu bapanya juga. Okey. Jadi kemudian perkataan sajidina pun ni adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim dia digunakan hanya untuk manusia, sajidin. Okay, kalau misal kata dia bukan manusia, dia akan gunakan sajidatin ataupun sajidah. Okay, tapi dia gunakan sajidina. Jadi itu dia refer khusus kepada manusia. Jadi daripada perkataan ni ra'aituhum li sajidin, ini sebenarnya dah tafsiran Nabi Yusuf AS sendiri tentang mimpinya itu. Jadi bermakna Nabi Yusuf bila datang jumpa dengan bapanya, dia sebenarnya dah tahu apa maksud dia. Apa maksud mimpi itu. Dia dah tahu tentang adik-beradiknya, dah tahu tentang ibu bapanya. Tapi dia jumpa juga kepada ibu bapanya kerana apa? Kerana dia risau.
Sebab isunya satu, isu tentang sujud. Okay? Isu tentang sujud. Jadi isu tentang sujud ni bukanlah satu perkara yang kecil, tapi dia satu perkara yang besar. Pertama kita kena lihat sujud ini adalah satu ibadah kita sebagai hamba hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh, kita dilarang untuk kita sujud kepada manusia lain, betul tak? Tapi kita kalau hormat kepada manusia itu boleh, tak ada masalah. Jadi dalam Al-Quran ada banyak juga cerita tentang ada makhluk yang bersujud kepada makhluk yang lain. Contohnya cerita Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ini, yang mana matahari, bulan dan juga bintang sujud kepada dia. Jadi refer dekat sini ialah ra'aituhum li, kan, ra'aituhum li, dia bukan specifically maksudnya mereka semua sujud kepada aku, tapi mereka sujud di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka nampak daripada aku. Jadi contohnya kalau kita lihat kisah Nabi Musa dan juga dengan ahli sihir pada ketika itu, yang di mana mereka semua sedang mempamerkan sihir-sihir mereka di depan Firaun. Kemudian Nabi Musa datang, campak tongkatnya itu menjadi satu ular raksasa yang besar dan memakan semua ular-ular yang mainan ataupun ular-ular sihir, ahli sihir pada ketika itu. Jadi apabila perkara itu berlaku, semua ahli sihir pada waktu itu terus sujud, derebah dan sujud kepada Nabi Musa. Pada awalnya dikatakan sujud pada Nabi Musa, tapi dia bukan sujud pada Nabi Musa. Dia sujud kepada Allah atas kekuasaan dan kemukjizatan yang mereka lihat daripada Nabi Musa alaihissalam. Okay. Jadi dekat sini maksudnya ialah mereka bukan sujud kepada Nabi Yusuf, tapi mereka ini sujud kepada Allah atas kekuasaannya yang diberikan kepada Nabi Yusuf daripada kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf kemudian menunjukkan bahawasanya Allah SWT ini adalah Maha mengetahui, Allah ni Maha bijaksana, maka mereka tunduk kepada itu, bukan tunduk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Okey? Okey, mereka sujud sebab nampak. Okey. Okey, jadi itu daripada poin yang pertama apabila kita baca daripada ayat ni. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan sebuah hadis Nabi SAW berkenaan dengan mimpi. Jadi ada banyak perbincangan juga apabila kita cakap tentang mimpi, kan. Ada orang kata, Ustaz, saya mimpi ni, apa yang kita nak buat, apa yang kita perlu lakukan, mimpi ni mimpi baik atau mimpi ni mimpi buruk dan sebagainya. Jadi ada ulama dia cuba bagi kita sandaran dan juga bagi kita bimbingan bagaimana kita nak lakukan apabila kita ini sendiri mempunyai mimpi. Saya rasa kalau malam ni semua, Ustaz, saya mimpi ada bulan, bintang, matahari, mak mertua saya, bapak mertua saya semua datang sujud kat saya, Ustaz, macam mana? Jadi apa kita nak reply? Jadi ada panduan yang Nabi SAW berikan yang boleh kita ambil secara bersama. Nabi pesan kepada kita, yang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Idza ra'a ahadukumul ru'ya ar-ru'ya yuhibbuha fa innaha min Allah falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha. Wa idza ra'a ghayra dhalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaitan falyasta'iz min syarriha wa la yadhkurha bi ahadin fa innaha lan tadurrah." Okey, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kat sini Nabi pesan, jika seorang daripada kamu mendapat mimpi yang dia sukai, maka sesungguhnya itu adalah kurniaan daripada Allah. Hendaklah dia memuji Allah di atas mimpinya itu dan berceritalah mengenainya. Jika dia bermimpi sesuatu yang tidak baik pula, maka sesungguhnya itu adalah daripada syaitan. Hendaklah dia memohon perlindungan Allah daripada keburukan mimpinya itu dan janganlah disebut kepada sesiapa supaya mimpi itu tidak memudaratkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi panduan Nabi SAW berkenaan dengan mimpi. Bila kita nampak mimpi itu mimpi yang baik, okay? Mimpi yang baik, maka kita boleh bersyukur kepada Allah. Apa maksudnya mimpi yang baik? Adalah mimpi yang di mana bila kita bangun daripada tidur,
dia mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Contohnya rasa selesa, contohnya rasa sedap, kan mungkin mimpi jadi kaya ke, mimpi dapat cahaya mata ke, mimpi dapat naik pangkat ke, naik gaji ke, mimpi orang suka kepada kita, orang puji kita dan sebagainya. Jadi daripada situ, itu adalah satu perkara yang memang kita mengharapkan dalam realiti kehidupan. Betul tak? Jadi bila kita mimpi perkara-perkara tersebut, itu adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita, mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Maka bila kita bangun, kita bersyukur kepada Allah. Bila bersyukur kepada Allah, kita boleh memberitahu mimpi kita yang baik itu kepada orang lain ataupun kepada orang-orang yang kita kenal, yang kita rapat. Contohnya mungkin kalau kita tidur, kan bersebelahan kita, mungkin ada isteri kita, atau mungkin ibu bapa kita, atau mungkin anak-anak kita sebagainya, benda yang happy, kita boleh share dengan diorang. Okay? Tetapi kalau mimpi itu mimpi yang buruk. Mimpi itu bila kita bangun, kita rasa tak selesa, kita rasa tak bagus, kita rasa macam takut, kan? Ada orang macam bangun tidur dia macam tiba-tiba dia terpekik ke apa, kan? Sebab mungkin dia mimpi dia dibunuh ke, mimpi dia dapat bala malapetaka ke, mimpi dia kehilangan seseorang ke dan sebagainya. Jadi benda yang tak baik. Apa yang dia boleh lakukan, bahawasanya itu adalah datang daripada syaitan, maka dia tak perlu nak berkongsikan perkara itu kepada orang lain kerana mimpinya itu tidak akan mendatangkan mudarat. Kerana mimpi itu tidak akan mendatangkan mudarat. Tapi kalau misal kata memang datang tiap-tiap malam, datang tiap-tiap malam, okay, jangan kata ni wahyu Ustaz. Sebab kita tak akan dapat wahyu daripada mimpi lagi. Kalau Nabi Ibrahim dia dapat wahyu betul, dia sembelih anak dia. Okay, kerana mimpi para nabi itu adalah benar, adalah perintah, dan mimpi ini juga adalah daripada 54 kalau tak salah saya, 54 warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun warisan para anbiya, yang di mana memang kalau benda tu berlaku, ini memang kebiasaan para nabi akan mendapat mimpi-mimpi yang tersebut. Okey. Kemudian ada hadis satu lagi. Hadis satu lagi. Ar-ru'yal hasanatu min Allah, fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu. Wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwadz billahi min syarriha wa min syarri syaitan wal yatsfil thalathan wa la yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurruhu. Okey. Ar-ru'yal hasanatu min Allah. Mimpi yang baik adalah daripada Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Maka jika ada seorang daripada kamu bermimpikan sesuatu yang dia senangi, janganlah diceritakan kepada sesiapa melainkan hanya kepada orang yang dia kasihi. Maknanya, bila kita dapat mimpi yang kita suka, kita rasa tenang, kita rasa hebat, kita rasa happy dan sebagainya, kita boleh kongsikan kepada orang, tapi kongsikan kepada orang yang rapat dengan kita, ataupun kita ada kepercayaan kepada mereka. Tak perlu kita nak bilang kepada satu dunia, contohnya bilang di social media ke dan sebagainya. Kita maklumkan tentang mimpi kita, kerana itu boleh membawa keburukan atau membawa fitnah. Mungkin ada orang cuba nak menjatuhkan kita, ataupun orang akan berkata buruk tentang kita, tentang mimpi dan sebagainya. Tapi just kongsikan kepada orang-orang yang rapat dengan kita sahaja. Idza ra'a ma yakrahu falyata'awwadz billahi min syarriha. Apabila kita mimpi benda yang kita tak suka, maka kita boleh minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukannya. Kita doa agar Allah SWT jauhkan kita daripada keburukan yang ada dalam mimpi kita tu. Wa min syarri syaitan, dan juga daripada keburukan dan kejahatan syaitan. Kerana mimpi yang buruk tu adalah mainan syaitan kepada kita. Okey. Wal yatsfil thalathan. Hendaklah juga dia berludah nyaringan sebanyak 3 kali. Jadi ada pandangan ulama mengatakan bila kita mimpi yang buruk, apa yang kita boleh buat, kita ludah. Bahagian kiri kita ludah. Macam itulah. Jangan kita ludah kahak semua kan, lepas tu kita ludah pop sekali, betul-betul sebelah tu isteri kita tengah tidur lagi. Jadi itu problem kan. Jadi just macam tepis lah, ibarat macam menepis mimpi tersebut atau menepis perkara tersebut daripada kita. Kita ludah 3 kali. Gitu, wala yuhaddits biha ahadan, dan jangan kita ceritakan mimpi itu kepada sesiapa pun, fa innaha lan tadurruhu, kerana dia tidak akan memudaratkan kita. Jadi ini panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mimpi. Okey, ya. Okey.
Dan saya terus kita pergi kepada ayat seterusnya, iaitu ayat yang kelima. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sadaqallahu azim. Okey. Lalu ayahnya berkata kepada Nabi Yusuf, iaitu Nabi Yaqub berkata kepada Nabi Yusuf, ya bunayya, wahai anakku yang aku kasihi, yang aku sayangi, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Janganlah engkau menceritakan, berkongsikan mimpimu itu kepada adik-beradikmu. Fayakidu laka kaida, kerana nanti mereka akan merancang tipu daya yang tidak baik terhadapmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Ayat kelima. Okey. Ada banyak perkara kita boleh dapat daripada ayat ni. Yang pertama sekali, dalam ayat ini Allah mula dengan perkataan qala ya bunayya, wahai anakku yang aku kasih. Jadi dia refer balik kepada perkataan ya abati. Ya abati itu wahai bapaku yang aku sayang, ya bunayya adalah wahai anakku yang aku sayang. Jadi ya bunayya ni dia adalah isim tasghir. Isim tasghir ni adalah nama manja. Okey, nama manja kita kepada anak yang kecil, Kalau kita kata wahai anakku, dalam bahasa Arab ya ibni je, wahai anakku, ibni. Kalau kita orang kita kan, nama kita, contoh saya Muhammad Aiman bin kan. Bin tu adalah nama saya ni adalah anak kepada siapa dan sebagainya. Jadi bin. Jadi kalau panggil saya ya ibn, wahai anak. Okey. Tapi kalau perkataan ya bunai itu kata manja seorang yang lebih dewasa kepada anak kecil, Jadi kalau dalam kes ni adalah nama manja yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam daripada bapanya. First point yang kita boleh tekankan. Bila perbincangan Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub ni, dia bukan perbincangan yang mereka ni jauh. Dia adalah satu dialog yang mana mereka ni ada sama-sama depan-depan. Bukan macam reply WhatsApp ke, reply message ke dan sebagainya. Kalau kita reply email contohnya atau reply message, kita selalu akan panggil nama kan. Dia fulan, dia ataupun wahai si fulan dan sebagainya. Itu kalau kita formal lah dengan orang kan. Tapi kalau kita depan-depan dengan seseorang, kita tak perlu nak sebut nama, tak perlu panggil nama manja dan sebagainya. Sebab dia memang kat depan kita. Dan Nabi Yusuf sendiri, dia bermula berbual dengan bapanya secara berhadapan. Dia kata, wahai bapa, itu sebagai tanda hormat dia anak, sebab bapa dia kat depan. Okay? Jadi kalau misal kata untuk Nabi Yaqub, bila dia nak reply, dia tak payah terus wahai anakku. Dia kata, dia bila dengar cerita tu dan dia sedang berdepan dengan anaknya tu, dia sedang berpelukan, sedang duduk bersama-sama dengan anak dia tu, dia just boleh tengok Nabi Yusuf, kemudian dia kata, jangan bilang abang kau. Dia boleh jack itu. Tapi kenapa dia mulakan dengan perkataan ya bunayya, wahai anakku yang aku kasih, yang aku sayangi dan sebagainya. Itu nombor satu, dia adalah satu tanda memberikan ketenangan kepada Nabi Yusuf yang dalam keadaan risau. Okay? Dalam keadaan risau. Sebab dia tak berapa pasti apa yang dia perlu lakukan selepas ini. Kerana apa yang dia mimpi tu, itu satu perkara yang besar untuk dia sebagai anak kecil. Dia mimpi satu perkara yang besar. Kenapa? Kerana dalam mimpi tu ada kena-mengena tentang isu sujud. Dan para nabi, isu sujud ni bukan isu yang kecil, dia ada isu yang besar. Sama juga dengan kita. Bila kita sebagai ibu bapa pun, kita tak akan cakap dengan anak kita, kau kena sujud dengan aku. Okay? Kita tak boleh cakap dengan orang tua kita, awak kena sujud dengan saya. Kita tak boleh cakap dengan adik-adik kita, kau kena sujud dengan aku. Tak boleh. Itu satu perkara yang daripada pemahaman kita, daripada kecil sampai sekarang, sujud itu adalah kita sebagai manusia, kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita belajar. Apatah lagi para anbiya. Nabi Yusuf adalah anak kepada Nabi Yaqub. Itu pun Nabi juga. Nabi Yaqub ini adalah anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim AS.
Dan Nabi Ibrahim adalah pengasas kepada pembinaan Kaabah, yang mana bina Kaabah ni adalah untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keturunan para anbiya ini memang dididik untuk belajar sembah Allah. Jadi kenapa tiba-tiba bila datangnya Nabi Yusuf, dia mimpi ada bulan, ada matahari, ada bintang yang sujud pada dia. Jadi itu satu perkara yang pelik untuk dia sebagai seorang nabi, sebagai seorang anak, yang di mana dia lihat benda tu sujud pada dia. Sepatutnya even kalau kata matahari, bulan, bintang pun, kalau kata dia sujud, dia kena sujud pada Allah, bukan sujud pada Nabi Yusuf. Jadi apa kelebihan dia? Jadi sebab tu dia ni ada sifat risau bila dia jumpa dengan bapanya, dan bapanya tenangkan dia dengan perkataan ya bunayya, wahai anakku, relax, sabar. Berbual, kita tenang dulu, manja-manja dulu, sayang. Dan Nabi Yaqub AS memberikan satu platform di mana anaknya tu tenang bersama-sama dengan dia. Dan ini yang perlu kita tekankan. Sebab ramai juga orang yang selalu macam kalau berjumpa dengan kita, lagi-lagi kalau misalnya kata orang yang lebih dewasa daripada saya lah. Contohnya mungkin pangkat abang-abang ke, pangkat pakcik, makcik ke dan sebagainya kan. Nanti dia akan katakan mereka selalu kita katakan bila ada anak ni jangan manjakan sangat. Betul lah. Saya pernah dengar tak that kind of notion, dia kata ada anak jangan manjakan sangat, nanti dia besar kepala istilahnya. Okay. Tapi bila kita lihat perkara ni kan, jangan manjakan anak sangat, nanti dia akan besar kepala ataupun nanti dia jadi macam spoil kid lah, macam nanti dah besar dia tak tahu nak berdikari, dia tak tahu nak menguruskan diri. Tapi kita lihat dalam ayat ni, Nabi Yusuf AS daripada kecil mendapat bimbingan kasih sayang daripada bapanya, ya bunayya, dengan perkataan ya bunayya. Lihat perjalanan Nabi Yusuf. Dia dapat memelihara dirinya apabila dia berada dekat bawah perigi. Dia boleh pelihara dirinya selepas dia dijual menjadi seorang hamba. Dia boleh pelihara dirinya apabila dia ini berdepan dengan seorang wanita yang menginginkan dia di tempat yang tertutup, dan wanita tu sendiri yang datang kepada dia. Dia dapat memelihara dirinya daripada perkara tersebut. Dia dapat memelihara dirinya daripada di dalam penjara. Jadi semua tu dia dapat berdikari, menguruskan dirinya sendiri kerana bimbingan kasih sayang daripada kecil daripada bapa dia. Jadi kalau poin yang saya nak ketengahkan, macam kita belajar daripada mana ni, yang kita cakap kita kalau didik anak tak boleh manja-manja, tak boleh baik-baik. Ada masa kita nak kena kasar dengan anak, kita nak kena biarkan dia jatuh ke, biarkan dia biar rasa macam dia kena hormat dengan kita dan sebagainya. Jadi macam dia macam berbeza dengan ajaran para nabi dalam Al-Quran dengan cara kita didik anak, cara kita ajar anak. Jadi kalau misal kata anak itu memang anak yang kecil, kita manjakan dia, itu adalah satu sunnah kehidupan para anbiya. Perjalanan kehidupan para anbiya itu memanjakan anak-anak yang kecil. Dan daripada situ Nabi Yusuf dibesarkan dalam keadaan dia ni masa dia bertemu dengan bapanya tak lama, cuma berapa tahun je umur dia kecil sebelum dia hilang. Tapi dia dapat berdikari kan, daripada Palestin tu sampai ke Mesir. Dia duduk rumah Al-Aziz. Dia ini dapat tahan dirinya daripada dicabuli kehormatannya. Kemudian dia dimasukkan dalam penjara, dia pun selamat dalam menguruskan kehidupan dia dalam penjara. Kemudian dia dapat menjadi Perdana Menteri lagi dekat Mesir. Jadi pengurusan dia selepas itu, dia berdikari selepas itu atas dasar bimbingan kasih sayang manja daripada bapanya dahulu, iaitu Nabi Yaqub AS, dengan perkataan ya bunayya ni yang perlu kita faham. Okay? Sebelum kita cakap benda yang lain, kita nak kena kasar dengan anak ke, pukul anak dan sebagainya, kita kena faham konsep ya bunayya ini dahulu. Okay? Kemudian dan perkataan yang baik-baik ni juga, macam panggilan manja kita kepada anak, sepatutnya menjadi satu form of satu perkara yang biasa, yang perlu kita senantiasa lafazkan. Bila panggil nama anak tu jangan panggil nama yang tak baik kan. Contoh bagi oi lah, hey lah, mat kau datang sini, macam kata-kata yang kasar. Tapi cuba lafazkan kata-kata yang manja, kata-kata yang baik, kerana Nabi pesan kepada kita semua. Okay, dalam hadis
Nabi kata khairukum di ahlihi wa ana khairukum di ahli. Yang terbaik antara kamu adalah orang-orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarga aku. Jadi Nabi kata the best of you is the one who is the best to his family ataupun her family. Jadi paling baik adalah kita ni dengan anak-anak kita. Jadi kadang-kadang kita ni bila dalam rumah tangga kita kasar dengan anak-anak kita, tapi bila kita dekat luar, bila orang berada dengan kita, baru kita manja dengan anak-anak. Tapi bila kita menyendiri dengan anak-anak, dengan keluarga, kita hoi sana hoi sini ke, tak hormat lah apa dan sebagainya. Tapi bila ada orang, tiba-tiba baru kita cuba buat baik-baik dan sebagainya. Tapi tak. Nabi kata khairukum di ahli. Yang paling baik antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Jadi kita kena pastikan kalau kita berkelakuan baik kepada orang lain, kita perlu lebih lagi berkelakuan baik apabila kita berada di rumah bersama dengan ahli keluarga kita, dengan anak-anak, dengan isteri, dengan suami dan sebagainya. Jadi dengan perkataan ya bunayyah itu kita perlu faham. Okay, kita perlu faham tentang konsep tu. Jadi kita kadang-kadang bila baca ayat Quran ataupun kita baca dan contoh surah ni bila kita bincang tentang ayat ni, kita akan terus skip ya bunayyah kan, kita qala ya bunayyah la taqsur riyaka, kita nak fokus kepada perkara yang lain tapi kita tak fokus dengan perkataan ya bunayyah. Padahal ya bunayyah tu adalah foundation kepada pendidikan anak-anak. Pada pendidikan anak. Ya bunaya itu yang perlu kita faham dulu, baru kita pergi kepada konsep yang lain. Sebab memang setiap ayat, setiap perkataan dalam Al-Quran tu ada makna yang tersendiri yang perlu kita cungkil rahsia dan juga nikmatnya. Okay? Alhamdulillah. Jadi ya bunayah, permulaan dengan kasih sayang dahulu sebelum arahan. Jadi kita mula dengan kasih sayang dahulu, baru kita kasih perintah, baru kita kasih pandangan, baru kita kasih guideline, bimbingan macam mana kita nak uruskan kehidupan. The next one dia katakan la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan engkau ceritakan, okay, ru'yaka, mimpi kamu, ala ikhwatika, kepada adik-beradik kamu. Okay. La taqsus. La taqsus. Jangan kamu ceritakan. Taqsus ni dia datang daripada perkataan qissah. Qissah ni adalah cerita. Cerita. Okay, kisah. Dalam bahasa Melayu kita kata kisah kan. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi datang daripada perkataan qissah. Qissah, kalau perintah dikatakan la taqsus. Okay. Dan perkataan qissah ni ataupun qasas, dia ada dalam surah Yusuf sebelum ini, ayat kedua tak salah saya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Allah ini memberikan kita ahsanul qasas. Ahsanul qasas, iaitu sebaik-baik kisah, sebaik-baik. Allah sendirinya akan menceritakan sebaik-baik kisah kepada kita. Jadi dalam ayat ini Nabi Yaqub kata kepada Nabi Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpi kamu ini kepada adik-beradik kamu. Jadi kisah. Jadi satu poin yang boleh kita ambil adalah Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia punya main player ataupun kata the main director for this story. Jadi jangan bagi tahu kepada adik-beradik kamu apa yang akan berlaku kemudian. Apa yang akan berlaku kemudian. Biar Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan mengkisahkan perkara itu kepada kamu semua ataupun kepada adik-beradik kamu, khususnya lah dalam kisah ni ala ikhwatika. Okay? Kerana mungkin kalau kita ceritakan sekarang dia tak sesuai. Dia tak sesuai. Bayangkan kalau misal kata Nabi Yusuf bila dah ceritakan perkara ini kepada bapanya Nabi Yaqub, kemudian Nabi Yaqub ceritakan kepada adik-beradiknya time tu juga. Dia kata, adik engkau mimpi sekian-sekian, nampak bintang, nampak bulan, nampak matahari, sujud kepada dia. Jadi itu bukan masa yang sesuai untuk diberitahu perkara tersebut. Tapi masa yang sesuai adalah apabila mereka bertemu kembali di Mesir nanti. Dan itu adalah hikmah kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Jangan ceritakan pada tempat yang tak sesuai. Kerana bila kita cerita satu perkara di tempat yang tak sesuai, objektifnya tak akan sampai.
objektif tak akan sampai. Jadi sebab tu gunakan perkataan la taksus, kita tak gunakan perkataan la tukhbir, jangan bilang. Tukhbir tu datang daripada perkataan khabar. Jangan kamu mengkhabarkan perkara ini kepada adik-beradik kamu. Ataupun la takul, jangan kamu cakap dengan adik-beradik kamu. Ataupun la tunbi, jangan kamu sampaikan berita kepada adik-beradik kamu. Jadi katakan la taksus, jangan kamu ceritakan, jangan kamu kisahkan perkara ini kepada adik-beradik kamu. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan maklumkan kepada yang lain juga. Okay? So tu perkataan la taksus. The point is, kenapa tak boleh bilang adik-beradik? Kenapa tak boleh bilang abang-abang? Okay, kalau kata yang lain ni, adik-beradik ni ialah abang-abang dia lah, sebab Nabi Yusuf adalah anak yang ke-11 kalau tak salah saya. Dia ada 12 adik-beradik total. Nabi Yusuf adalah anak yang ke-11, kemudian dia ada adik kecil. Kalau ada riwayat dalam Israiliyat dikatakan sebagai Bunyamin. Kemudian yang lain semua adalah adik-beradik dia yang lain, iaitu 10 orang abang-abang. Jadi the point is, kalau kita fikir balik bapanya Nabi Yaqub dia kata, jangan katakan perkara ini, jangan kamu ceritakan kepada adik-beradik kamu. Tapi dia mimpi apa? Dia mimpi 11 bintang, matahari dan bulan. Kenapa Nabi Yaqub tak cakap, jangan bilang adik-beradik kamu, jangan bilang mak kamu? Sebab dia pun termasuk mak kan dalam cerita ni kan. Sebab ada 11 adik-beradik, kemudian ada ibu bapa. Dia dah bilang dengan bapa dia. Tapi kenapa cakap jangan bilang mak? Sebab ini sebagai satu petanda. Sebab waktu tu pun Nabi Yaqub dah tahu ini adalah satu kemuliaan yang Allah akan berikan kepada Nabi Yusuf, kan? Dan dia pun sudah faham tafsiran daripada mimpi ini, dan dia katakan nanti satu hari nanti kamu akan ada konflik dengan abang-abang kamu. Tapi tak ada konflik dengan mak, tak ada konflik dengan bapak. Sebab tu dia kata jangan bilang adik-beradik je. Tak payah kata jangan cakap jangan bilang mak sekali, tak. Sebab kata kat sini jangan beritahu kepada adik-beradik kamu. Sebab dia sebagai satu petanda mereka akan ada konflik dengan adik-beradiknya. Kenapa? Kerana dalam mimpinya tu ada konsep sujud. Ada konsep sujud. Dan saya tekankan sekali lagi, konsep sujud ni adalah konsep yang besar, dan mereka ni semua adalah keturunan anak-anak Nabi kan. Anak Nabi kan. Daripada Nabi Ibrahim pergi kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak ada Nabi Yaqub, ni adalah bapanya. Kemudian Nabi Yusuf. Dan pada waktu tu abang-abang ni semua dah mula membesar. Dan mereka semua kira orang yang beriman lah. Orang yang percaya sebab bapanya Nabi kan. Bapanya Nabi. Jadi bila mereka tahu mereka ni datang daripada keturunan para anbiya, daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi, kemudian bawahnya ada adik-beradik 11 orang. Okey. Tapi belum diumumkan siapa akan pengganti. Sebab mereka macam dah menantikan. Satu hari nanti akan ada juga Nabi di kalangan kita semua adik-beradik. Kita semua adik-beradik mesti ada satu jadi pilih Nabi. Jadi kalau misalnya kata Nabi Yusuf bagi tahu kepada bapanya, kemudian bapa umumkan perkara ini kepada adik-beradik dia, maka akan datang rasa sifat benci dan dengki kepada Nabi Yusuf. Kerana engkau yang dipilih. Kenapa yang budak kecil dipilih? Kenapa bukan kita? Kita pun beriman apa? Kita pun anak bapak apa, kenapa dia seorang yang dipilih, kenapa bukan orang lain dan sebagainya. Sebab mereka daripada keturunan para anbiya, tapi belum diumumkan lagi siapa yang akan menggantikan bapanya, iaitu Nabi Yaqub AS. Jadi sebab tu Nabi Yaqub tahu akan ada berlaku konflik dalam hubungan adik-beradik ini. Jadi sebab tu dia katakan jangan maklumkan kepada adik-beradik kamu tentang perkara ini. Ini pun satu poin yang perlu kita tekankan kepada semua, kepada anda semua, kepada diri saya juga. Ada perkara yang kita boleh kongsikan kepada adik-beradik kita, ada perkara yang kita boleh simpan daripada adik-beradik kita juga. Sebab hubungan adik-beradik kita tak semuanya bahagialah. Saya boleh katakan macam itu. Mungkin ada di antara kita yang ada isu tentang adik-beradik, atau mungkin dengan sepupu sepapan, ada dengan pakcik makcik, ada dengan keluarga-keluarga yang lain dan sebagainya. Okey, dan ada perkara kalau misal kata benda tu manfaat, kita boleh kongsikan, tapi kalau rasa macam boleh mendatangkan konflik, kita boleh just rahsiakan ataupun diamkan. Sebab untuk menjaga hubungan tu lebih diutamakan daripada kita just cakap satu perkara yang boleh mendatangkan pergaduhan antara adik-beradik ataupun dengan ahli keluarga kita. Dan setiap daripada kita mesti dalam keluarga tu, dalam satu keluarga yang besar,
mesti ada orang kata macam perkara yang tak baik yang bakal berlaku, ataupun ada contoh-contoh yang tak baik yang bakal berlaku daripada kalangan hubungan keluarga kita. Dan it's okay for us to just say it out untuk kasih warning. Contoh bapanya kat sini, Nabi Yaqub, dia bagi warning kepada anaknya Nabi Yusuf, berhati-hati dengan adik-beradik kamu yang lain. Berhati-hati. Jadi it's okay. Okay, it's okay. Kita boleh untuk maklumkan kepada ahli keluarga kita demi keselamatan mereka. Kadang-kadang perkara yang tak baik, ataupun kita katakan perkara-perkara yang buruk yang berlaku kepada ahli keluarga kita, kadang-kadang datang daripada ahli keluarga kita sendiri. Mungkin ada di antara kita yang ada contoh adik-beradik yang nakal, ataupun yang kasar, ataupun yang ada kes-kes yang tertentu. Ada mungkin kita hidup dalam lingkungan ada pakcik-makcik kita yang yang suka mencederakan, ataupun mungkin ada inilah tabiat yang buruk yang dia akan kongsikan kepada anak-anak kita dan sebagainya. Kita perlu beware tentang keselamatan anak-anak kita. Contohnya contoh kita ada anak-anak, kemudian kita tahu abang kita ni dia memang kaki pukul ke, ataupun kaki botol ke sebagainya, kita kena maklumkan, jangan dekat dengan ni, jangan ikut perangai dia, jangan apa dan sebagainya. It's important for us to take care of our child. Okay, the safety of our family itu penting. Sebab mesti ada di antara kita yang ada adik-beradik ataupun ada ahli keluarga yang memang ada problem lah, yang memang ada problem. Sama ada dia problem fizikal ke, ataupun problem mental ke, problem suka abuse ke dan sebagainya. Jadi kita kena hati-hati tentang perkara tersebut kerana dia boleh berlaku. Dan apabila perkara itu berlaku, kan itu bukanlah satu perkara yang macam mengaibkan diri kita, sebab tu adalah naluri kemanusiaan. Even kisah anak keluarga Nabi SAW pun ada macam gitu. Dalam keluarga para anbiya yang kita belajar ni, contohnya ni adalah anak-anak Nabi Yaqub. Anak-anak Nabi Yaqub, kan? Jadi kita expect, anak ni semua mesti kena beriman lah pada Allah SWT. Tapi ada juga di antara mereka yang ada hasad dengki. Kalau kita lihat sejarah dalam Al-Quran, kita lihat contoh Nabi Adam, anak-anaknya pun bergaduh antara satu dengan yang lain. Kita lihat kepada Nabi Nuh, berdakwah ratusan tahun, tapi anak dia sendiri tak beriman. Nabi Ibrahim AS, bapanya sendiri tak beriman. Nabi Lut, isterinya tak beriman dan sebagainya. Jadi kita bila dengar kisah-kisah ni, adakah kita kata, Nabi Ibrahim ni bukan anak yang baik. Nabi Nuh ni bukan bapa yang baik. Nabi Lut ni bukan suami yang baik. Adakah kita kata macam itu? Tidak. Ini adalah cabaran dan ujian yang Allah SWT berikan kepada kita. Jadi bila saya kata memang ada di kalangan ahli keluarga kita yang macam consider macam ada masalah, maka itu adalah satu perkara yang normal dalam ahli hubungan keluarga, tapi kita perlu maintain ataupun containkan keburukan itu supaya dia tidak meribak kepada orang lain. Jadi ini perbualan bapa kepada anak demi keselamatan anaknya. Sebab dia kata jangan bagi tahu adik-beradik kamu. Okay, jangan bagi tahu adik-beradik kamu kerana ada isu sujud, iaitu mereka akan mengharapkan dapat kuasa ataupun dapat title Nabi, tapi title Nabi itu akan pergi kepada Nabi Yusuf, maka akan datang sifat iri hati tersebut. Dan ini adalah reflection untuk Rasulullah SAW juga. Sebab kita belajar, surah ini turun untuk memujuk Nabi SAW. Sebab Nabi berdakwah kepada siapa? Nabi berdakwah kepada ahli keluarga dia, iaitu pakcik-pakciknya, kan, keturunan dia ataupun orang-orang yang bersama dengan dia, bukannya orang lain, bukannya orang yang dia tak kenal, keturunan dia sendiri, ahli keluarga dia sendiri. Jadi bila dia kongsikan perkara ini, mereka tak terima, mereka tolak, mereka hasad dengki dengan Nabi SAW. Jadi dia adalah reflection kepada Nabi SAW. Dia kata mungkin ada di kalangan pakcik-pakcik kamu ni yang akan jadi rosak lah, ataupun akan jadi musuh agama, seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Jadi itu semua adalah musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah sebagai satu peringatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ahli keluarga kita yang rapat, yang dekat itu yang mungkin mendatangkan masalah yang paling besar untuk kita. Jadi la taqsus ru'yaka, reflection untuk Nabi SAW. Ada juga persoalan, dia katakan, kalau gitu adakah kita katakan Nabi Yaqub ni adalah bapa yang tak adil? Dia ada 11 anak, dia ada 12 anak,
Jadi dia ni macam manjakan kepada Nabi Yusuf saja. Jadi yang lain semua tak sayang kepada dia. Sebenarnya dikatakan nanti dalam ayat seterusnya nanti kita akan belajar tentang di mana anak-anaknya ni akan berkata buruk kepada bapa dia. Dia akan berkata buruk tentang bapanya, iaitu Nabi Yakub. Oh, bapa kita sayang adik kita lebih daripada kita. Jadi ada orang kata macam gitu. Dia kata, oh Nabi Yakub ni bapa yang tak adil. Boleh tak kita katakan Nabi ni dia tak adil? Nabi ni dia tak jalankan tanggungjawabnya dengan baik? Dia kata dia tak macam gitu. Okay? Kita tak boleh katakan sedemikianlah. Sebab kata-kata Nabi Yakub ni. Kita kena lihat keadaan pembesaran Nabi Yusuf AS itu sendiri. Ada riwayat menceritakan bahawasanya Nabi Yakub dia ada 12 orang anak in total. Okay? Nabi Yakub juga ada 2 isteri. Satu isterinya tu, isteri yang pertama, dia melahirkan 10 orang anak. Ini 10 orang anak ni adalah abang-abang kepada Nabi Yusuf. Kemudian ada isteri seorang lagi, kemudian dia melahirkan 2 anak, iaitu satu Nabi Yusuf, lagi satu adik kecil dia iaitu Bunyamin. Jadi ibarat ni adalah abang tiri lah, abang kandung sama bapa, tapi lain mak lah istilahnya. Itu ada pandangan yang mengatakan sedemikian. Kemudian abang-abang ni semua pangkatnya semua umur mereka dah besar. Mereka bukan umur yang kecil. Jadi Nabi Yusuf ini umur waktu tu dia masih kecil lagi. Jadi bayangkan kalau abang-abang umur dah 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun contohnya. Kemudian Nabi Yusuf ni pada waktu dia umur baru 5-6 tahun contohnya. Jadi attention seorang bapa tu dia akan pergi kepada yang kecil sebab dia lebih memerlukan bimbingan, betul tak? Contoh saya ada anak yang nombor 1 dah umur 9 tahun, kemudian ada anak kecil yang nombor 2 3 tahun, yang nombor 3 baru 2 bulan. Jadi attention saya kat mana? Adakah attention saya kepada nombor 2 dan juga nombor 3, saya tak sayang nombor 1? Tak macam gitu kan, sebab kita kata kalau kita kata sifat adil tu bukannya sifat semua sama rata, tak semua dapat benda yang sama, tak, tapi fokusnya akan berbeza. Sebab abang dah mula besar, dia dah boleh berdikari sikit, kita lepaskan sedikit, kemudian kita fokuskan yang kecil sebab dia lebih memerlukan bantuan daripada sudut attention, masa, nak uruskan, nak mandikan ke, nak apa dan sebagainya, makan dan sebagainya. Kalau yang si abang dah boleh buat benda-benda yang itu, benda-benda itu sendiri. Jadi bila kata kalau tak adil, dia dia bukan tak adil, sebab adil dekat sini bukanlah adil semua mendapat semua sama rata. Okey, contoh kalau kita ada anak-anak yang pergi sekolah, kalau kata kita kasih duit jajan, adakah sama duit jajan anak tu kalau anak tu satu dia primary school, lagi satu dia secondary school, lagi satu dia poli, lagi satu dia JC, lagi satu dia universiti. Beza kan? Sebab keperluan mereka bezalah. Takkanlah universiti tu kita nak kasih 50 sen. Kalau primary school kasih 50 sen okey lagi. Tapi kalau dah besar universiti, kita kena kasih mungkin lebih lah. Sebab apa? Mereka punya cara makanan, makanan mereka pun akan lebih mahal daripada yang kecil. Keperluan mereka lagi banyak. Mungkin orang kena naik kenderaan, naik MRT ke naik bas, mereka perlukan duit tambang. Kalau yang kecil tu kita mungkin hantar sendiri ataupun kita ada van yang ambil dan sebagainya. Jadi keperluan semua berbeza-beza. Itu dinamakan sebagai adil. Adil ikut kepada keadaan anak-anak tersebut. Bukannya adil semua sama rata. Kerana kalau gitu dia tak dikira sebagai adil, dikira berat kepada satu pihak dan sebagainya. Jadi sebab itu Nabi Yakub dia lebih fokus kepada Nabi Yusuf, lebih manja kepada Nabi Yusuf kerana pada waktu tu memang dia perlukan bimbingan kepada kepada anak yang kecil itu. Tapi kalau abang-abang ni dah lebih berdikari. Okey. Okey, ni dah nak dekat pukul 10 ni, jadi saya ambil masa sikit. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Maka mereka akan merancang tipu daya yang tidak baik terhadapmu. Jadi ini adalah kata-kata daripada seorang bapa kepada anaknya, kerana bapanya ini adalah bapa yang prihatin dan mengenali siapa anak-anak mereka. Jadi bukannya kita kata Nabi Yakub ni orang yang tak bertanggungjawab, orang yang tak kenal anak-anaknya lah. Jadi maknanya dia tahu, dia membesarkan anak-anaknya semua, dia tahu perangai anak-anaknya semua macam mana. Walaupun dia tak berbual, dia tahu. Kalau misalnya kata anak ni, ni dia nak
apa nak kelentong kita lah kan. Kita macam cara dia berbual dia, kita tahu oh ni dia mesti bedek, oh ni mesti tipu. Oh ni dia ada sembunyikan sesuatu. Oh ni dia betul jujur amanah. Dia memang betul dia tak tipu dan sebagainya. Sebagai seorang bapa atau sebagai seorang ibu, kita ada that kind of power yang mana kita tengok anak kita tahu oh ni ada problem. Oh bila dia balik muka dia lain je atau dia balik muka dia happy ke dan sebagainya, kita tahu ada perkara yang berlaku. Jadi dia observe anak-anak dia. Dia observe anak-anak dia. Jadi bila dia kata fayakidul kaida, kan, mereka akan merancang tipu daya, maknanya daripada awal lagi Nabi Yaqub dia telah lihat yang abang-abang dia ni, dia ada something yang dia tak berapa berkenan tentang Nabi Yusuf alaihissalam daripada adik kecilnya. Mungkin sebab dia bukan adik-beradik kandung sama mak, okey, tapi sama bapa. Ataupun mungkin sebab dia kecil, bapanya lebih banyak attention kepada dia sehingga kan bapanya tak fokus, tak berikan attention yang sesuai kepada abang-abang dan sebagainya lah. Jadi bapanya dah sense, dah nampak perkara tersebut. Okay? Tapi kalau kita kata dia tak adil, saya kasih satu gambaran juga. Kalau misalnya kata anaknya tu, kan, anak tu kecil, kita cakap sekali jangan buat, dia terus tak buat, kita okey. Tapi kalau kita kata jangan buat, lagi sekali cakap jangan buat, dia buat juga. Cakap lagi sekali jangan buat juga, dia buat juga. Memang bila kita marah dia, kita cakap oh bapa tak adil dengan dia, dia tak marah. Dengan bapa, dengan saya dia marah. Jadi dari sudut adil tu adalah daripada sudut bagaimana kelakuan mereka kepada bapanya. Kemudian kan bila kita nasihatkan sekali terus dengar cakap ke atau tak dengar cakap dan sebagainya. Jadi ada masa kita perlu kasih that kind of tough love, kan, sebab memang dia tak dengar cakap. Tapi kalau waktu kecil tu memang bila kita cakap sekali dia buat, jadi kita tak akan kasihkan tough love kepada mereka. Jadi cinta tu ada, adil tu ada, okay? Kasih sayang tu ada antara bapa dengan anak-anak. Tapi Nabi Yaqub dapat sense ada perkara-perkara yang mungkin mereka akan sembunyikan, mereka akan melakukan perkara ini kepada adiknya, iaitu Nabi Yusuf. Dan perkataan kaid kat sini, kaida kalau dalam bahasa Inggeris kita kata scheme, ataupun adakan rancangan yang buruk, rancangan yang tak baik. Dan kaid ni dia datang daripada perkataan satu perkara yang macam dah yang berkobar-kobar, benda yang dah mula tertanam lama kat dalam diri, tunggu masa untuk dikeluarkan. Ibarat macam orang yang sedang menahan dirinya untuk muntah. Jadi macam bila orang nak muntah kan, dia akan mula-mula perut dia akan rasa lain, kemudian dia akan rasa tiba-tiba benda tu daripada perut dia naik ke atas, kemudian terus dia keluar dari mulut, dia terus keluar lah, dia keluar banyak benda yang tak baik. Jadi ibaratnya macam gitu. Itu perkataan kaida tu datang daripada perkataan itu. Okay? Jadi dia macam nak tunjukkan mereka ni dah simpan lama. Okay? Mereka dah simpan lama, tak berapa happy dengan Nabi Yusuf. Okay? Cuma tunggu time je. Jadi bila diceritakan kisah ini, dia akan terus muntahkan segala-galanya. Dia akan cuba merancangkan tipu daya yang betul hingga nak menjatuhkan adiknya tu. Kerana apa? Kerana mereka memang daripada awal dah ada perasaan tersebut. Tapi bapanya ini, Nabi Yaqub AS, dia pesan kepada anaknya, Nabi Yusuf, dia kata ingat, okay, walaupun adik-beradik kamu ini semua ada rancangan yang tak baik, rancangan yang buruk kepada kamu, tapi ingatlah, okay, yang musuh kamu yang paling nyata bukanlah adik-beradik kamu, tapi musuh kamu yang paling nyata adalah syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Syaitan itu adalah kepada manusia semua musuh yang nyata. Jadi kita kena faham konsep ni. Kadang-kadang kita ni dah terlalu benci dengan orang, sehingga kita benci sangat dengan dia. Nak tengok muka pun tak boleh. Tapi sebenarnya dia bukan musuh kita. Dia bukan musuh kita. Musuh kita utama adalah syaitan. Dan ini adalah perancangan syaitan daripada awal lagi. Jadi kalau misalnya kata ada beradik tu, mungkin dia ada sembunyi-sembunyi lah, dia nak rancang benda yang tak baik. Tapi kalau syaitan jelas-jelas dia cakap, aku akan sesatkan manusia. Aku akan sesatkan manusia. Dan cara syaitan sesatkan manusia ni ada berbagai-bagai cara. Caranya antaranya ialah untuk letakkan sifat hasad dengki dalam hati manusia supaya mereka hasad dengki. Ada masa mungkin cabaran syaitan tu ataupun ujian syaitan tu datang daripada sudut dengki orang lain kepada kita, ataupun cabaran syaitan tu datang daripada sudut last tu ialah inilah, macam apabila dia digoda oleh seorang wanita pada satu masa nanti,
ataupun ujiannya datang daripada apabila dia berada dalam penjara untuk dia tidak berlaku amanah atau tidak berlaku jujur, atau apabila dia menjadi menteri dia dia tidak melakukan tanggungjawab dia dengan baik dan sebagainya. Jadi ujian syaitan akan datang di mana-mana tempat, bukan saja dengan adik-beradik tapi di tempat-tempat yang lain. Tapi yang nyata musuh kamu adalah bukan adik-beradik kamu, bukan wanita itu, bukan orang yang dalam penjara, bukan rakyat yang kamu akan pegangkan amanah itu, tapi musuh kamu adalah syaitan. Jadi kita kena reflect balik. Ada tak orang-orang yang kita benci, kan? Kita kena ingat itu bukan musuh utama kita. Musuh utama kita adalah syaitan. Jadi syaitan ni dia memang dah membara lama dah. Dia nakkan supaya orang sesat, dia nakkan orang supaya bergaduh antara satu dengan yang lain. Dan itu berlaku ketika Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Adam sebagai khalifah dekat muka bumi. Jadi selama ni syaitan dia diamkan diri, iblis diamkan diri je. Kan apa Allah buat dia diikut semua kan, sampailah di mana Allah perintahkan Nabi Adam ataupun malaikat dengan syaitan, iblis semua kena sujud kepada Nabi Adam. Itu masa dia mula memberontak. Dia macam, asal kau pilih dia, asal kau tak pilih aku? Kemudian dia katakan Nabi Adam ginilah, ini dan sebagainya. Dia datang daripada tanah, kenapa tu bukan aku daripada api. Itu sifat dengkinya tu dia dah simpan dalam dah lama. Kemudian itu adalah masa dia merungkaikan semuanya. Kemudian Allah melaknati mereka. Jadi kat sini nak bagi tahu kepada kita bahawasanya syaitan adalah the main player untuk manipulate manusia supaya benci antara satu dengan yang lain. Jadi sama juga dengan kita, memang kita akan ada masalah dengan ahli keluarga kita, sama ada adik-beradik kita, anak-anak kita, ataupun ibu bapa kita, ataupun mungkin pasangan kita, ataupun sepupu sepapat kita dan sebagainya. Tapi musuh utama kita adalah syaitan laknatullah, yang dia memang nyata-nyatanya dia mengatakan ingin memusuhi manusia untuk menjatuhkan manusia, dan itu adalah objektif utama mereka untuk menghancurkan hubungan adik-beradik pada kisah ini insya-Allah. Okey. Allah Taala alam bisawab. Dah sampai pukul 10 dah ni, baru dapat satu ayat je. Tapi sebelum tu kalau ada apa-apa soalan, pertanyaan nak tanya, dipersilakan. Saya kasih ruang sikit untuk kita berbual dan sebagainya. Jadi inilah cara kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, untuk kita mendalami ayat Al-Quran. Ada banyak panduan, ada banyak manfaat yang boleh kita ambil, walaupun dalam satu ayat yang ringkas, tapi ada banyak mutiara-mutiara yang boleh kita ambil manfaat insya-Allah. Kalau tak ada soalan, saya minta kalau boleh untuk dikongsikanlah apa pengajaran yang kita ambil daripada malam ini, boleh dituliskan dalam chat supaya kita dapat manfaat bersama. Boleh? Abang Izzat ke kan? Boleh, silakan abang tulis apa manfaatnya abang dapat pada malam ini insya-Allah. Okey, Puan Supriyati, mimpi yang baik datang dari Allah hanya boleh diceritakan kepada orang terdekat saja. Tanamkan kasih sayang seawal mungkin pada anak kita, akan ada pengaruh bila dewasa kelak. Akan ada perasaan sedengki dari saudara Nabi Yusuf bila mimpi yang diceritakan pada mereka. Yes. Okey. Betul, ni antara inilah pengajaran yang kita ambil hari ini, mimpi yang baik datang daripada Allah. Jadi inilah kadang-kadang macam ada masa juga mimpi tu dia bukan ni, dia ada kan istilah orang kata tu, ini adalah permainan mimpi permainan mimpi, sebab mungkin kita terlalu penat ataupun mungkin kita tidur dalam keadaan kita baru buat benda tu, ataupun kita sedang fokus dalam perkara tu, kemudian kita tidur, di awal dalam mimpi kita tu kita akan nampak perkara tersebut. Itu istilahnya macam mainan mimpi lah. Okay. Itu pun ada juga poin yang diketengahkan. Important for parents to give our children a platform to share their stories and feelings. Yes, that is very important. Saya pun baru-baru ini pun macam dapat banyak pendapat lah tentang perkara ini, tentang platforms. Even for couples, saya menguruskan khusus rumah tangga, ataupun saya buat counselling kepada pasangan muda. Jadi bila cakap dengan mereka, lebih kepada platform. Kadang-kadang dia bukan, kita tak nak kasih feedback. Kita bukan tak nak kasih feedback. Contohnya lah, suami kita ada perangai yang kita tak berapa berkenan. Contohnya, saya kasih contoh ringkas. Dia ni kalau makan tak suka cuci pinggan. Contohnya.
Contoh itu normal kan, kadang-kadang macam malas lah, dia dah biasa just letak kat tu, nanti ada orang boleh cucikan dan sebagainya. Jadi itu dia punya tabiat buruk, katakan tabiat buruk. Tapi kita diamkan kan, dah setahun diamkan, 2 tahun diamkan, 3 tahun diamkan, dan kita tak pernah beri platform kepada isteri kita untuk luahkan. Ada tak perkara-perkara yang awak tak suka tentang saya, perangai saya ke ataupun sebagainya. Jadi kita tak pernah cakap, tanya, boleh tak kasih feedback tentang saya ni, saya ni dah buat tanggungjawab saya dengan baik ke tidak. Jadi dia diam. Sekali bila dah 10 tahun baru cakap. Baru cakap kan. Dan bila baru cakap tu, dia adalah satu perkara yang dia dah simpan selama 10 tahun, 20 tahun, dan isunya isu pinggan je. Tapi sebab daripada awal tak cuba nak rectify, sebab tak pernah kasih platform. Tak pernah kasih platform. Jadi itu sebenarnya penting, kasih platform. Maknanya inilah, kita kasih ruang, just duduk dengar, okay, hari ni saya tak akan cakap apa-apa, saya nak awak share dengan saya apa yang awak tak suka dengan saya. Kasih je gitu. Jadi baru dia macam, saya tak suka gini, saya kalau boleh abang macam ni, awak jangan gini macam ni, anak macam ni dan sebagainya. Jadi bila ada platform tu, senang untuk kita luahkan. Jadi penting untuk kasih platform. Sama juga kita dengan anak-anak, nak kasih platform untuk dia berbual dengan kita. Sis Juliana, ada pernah saya belajar jika ada mimpi buruk waktu malam kita patut bangun ambil wuduk dan solat sunat. Ustaz, yes, betul. Ada hadis yang lain. Jadi dalam kitab ni saya ada baca ada few hadis, ada banyak hadis. Antaranya ialah apabila kita mimpi buruk, ini hadislah mafhum daripada hadis tu. Apabila kita mimpi buruk, kita sadar, bangun, kita buat solat sunat 2 rakaat, kita doa untuk Allah supaya jauhkan daripada perkara tersebutlah. Apa musibah yang kita nampak dalam mimpi kita, bangun solat sunat 2 rakaat untuk kita doa pada Allah untuk hapuskan perkara tersebut. Ada juga ada hadisnya. Ada hadisnya. Okey, cara-cara layanan yang adil buat anak-anak. Yes, sebab kita, Allah perintahkan kita untuk kita menghukum ataupun kita ni menguruskan kehidupan keluarga kita dengan adil kan, dengan adil. Jadi adil ni bukanlah adil semua dapat sama percentage kan, tapi adil ni ikut kepada keperluan masing-masing. Ikut kepada keperluan masing-masing. Pas mimpi buruk kalau nak ludah 3 kali kena check ulang. Okay. Saya pesan lagi ni bukan ludah kahak macam bangun kan nanti ada banyak alio basi kemudian dia ludah pok. Bukan macam itu, tapi dia lebih kepada just macam syarat untuk kita tepis apa yang kita mimpi tersebutlah. Kita tepis ke tepi. Jadi jangan sampai kita tertepis kepada ni lah orang sebelah kita, orang rumah kita tengah tidur dan sebagainya. Okay, terima kasih. Ada yang lain lagi? Tak ada? Ada. Alhamdulillah banyak pengajaran yang mungkin kita boleh ambil pada malam ini, insya-Allah. Moga-moga manfaat perkongsian kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih di atas perhatian anda semua. Moga-moga apa yang kita kongsikan ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang salah, yang silap itu datang daripada kelemahan diri saya yang dhaif ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan di tempat yang sama. Kita tutup sesi kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.